Adolf Hitler dilahirkan di sepadan Austria Jerman pada tahun 1889 dan dia telah menyertai tentera Jerman dalam Perang Dunia Pertama semasa berumur 25 tahun. Dari awal ia bermula pada tahun 1914 sehinggalah perang berakhir pada 1918. Kekalahan Jerman telah menyebabkan negara itu kehilangan wilayah, terpaksa membayar wang pampasan sebanyak 6,600 juta pound dan turut dihadkan bilangan tentera. Perang Dunia Pertama telah membentuk personaliti Hitler di kemudian hari dan menyedarkannya mengenai impian yang lebih besar untuk membangunkan kembali bangsa yang unggul di Jerman. Hitler menyertai Parti Pekerja Sosialis Kebangsaan Jerman atau singkatannya Parti Nazi yang telah ditubuhkan di Munich, Jerman pada tahun 1919. Kemudian beliau menjadi pemimpin parti ini dari tahun 1921 sehingga 1945. Selepas kemunculan Adolf Hitler, Parti Nazi menjadi semakin popular dan berjaya memenangi siri pilihan raya dengan mengangkat ideologi disebut sebagai Nazism yang meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan individu bagi mendapat sokongan dan membuka minda rakyat. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Adolf Hitler memimpin Nazi dan negara Jerman selepas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Adolf Hitler dilahirkan pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, iaitu pekan kecil di Austria yang bersempadan dengan Jerman. Keluarganya tergolong dalam kelas pertengahan bawah dengan ayah kepada Hitler, iaitu Alois Hitler, adalah seorang pegawai kastam di Austria. Alois Hitler digambarkan sebagai individu yang sangat agresif, tegas serta suka memukul isteri dan anak-anaknya. Dia mati akibat penyakit paru-paru pada tahun 1903 semasa Adolf Hitler berumur 14 tahun. Hitler mempunyai seorang adik kandung bernama Paula Hitler dan dalam diari milik Paula telah menceritakan bahawa abangnya iaitu Adolf Hitler sering memukulnya semasa kecil. Selepas kematian ayahnya, Clara Hitler iaitu ibu Hitler menjaganya dengan baik serta menyokong minatnya yang gemar melukis, menulis dan bermain piano. Hitler juga ada menyebut bahawa semasa hidup bersama ibunya adalah tempoh yang paling gembira dan indah. Namun tidak lama selepas itu, ibunya mati akibat kanser pada tahun 1908 dan ia merupakan satu trauma buat Hitler yang berusia 17 tahun. Hitler kemudian berpindah ke ibu kota Austria iaitu Vienna untuk mendalami bidang seni, namun dia tidak berjaya memasuki sekolah seni. Selepas itu, dia hidup menyendiri dengan menjual lukisan-lukisan dan gemar membaca. Hitler juga berminat dalam politik semasa tinggal di Vienna yang mencorakkan ideologi Nazi di kemudian hari. Dia dikatakan mula mendapat pengaruh antisemitik di Vienna di mana populasi Yahudi adalah ramai iaitu sekitar 10%. Di Vienna, penulisan artikel yang bersifat perkauman mudah dipolehi dengan menuduh Yahudi sebagai punca kapitalisme moden dan cara kehidupan bangsa Yahudi yang menekan bangsa lain. Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Perang Dunia Pertama yang meletus di benua Eropah disebabkan Jerman bersama Empayar Austria-Hungary bertindak menyerang Serbia dan Perancis setelah berlaku pembunuhan pewaris tata Austria-Hungary bernama Archduke Franz Ferdinand pada 28 Jun 1914. Perang Dunia Pertama bermula pada 28 Julai 1914 hingga 11 November 1918 melibatkan kuasa-kuasa besar iaitu gabungan Jerman, Empayar Austria-Hungary dan Empayar Turki Uthmaniyah sebagai Central Power atau kuasa pusat menentang gabungan Perancis, Britain, Itali, Rusia, Amerika Syarikat dan beberapa sekutu yang lain sebagai Axis Power ataupun kuasa bersekutu. Selain itu, imperialisme moden mengakibatkan negara-negara Eropah mula menyerang antara satu sama lain untuk meluaskan wilayah seperti yang berlaku antara Jerman dan Perancis. Ini menyebabkan pakatan dibentuk yang masing-masing diketuai oleh Jerman dan Perancis bersama-sama sekutu mereka. Pada peringkat awal, Jerman dilihat memperolehi kemenangan dengan wilayah Luxembourg milik Belgium dan sebahagian Perancis Utara berjaya ditahluki tentera Jerman. Barisan Timur juga berjaya jatuh ke tangan tentera Jerman selepas persaingan sengit dengan Rusia pada ketika itu. Namun, kehebatan tentera Jerman hanya seketika sahaja. Semasa perang pada tahun 1917, Amerika Syarikat turut menyertai kuasa bersekutu. Penyertaan Amerika Syarikat dalam perang telah menambah bilangan tentera untuk membantu Britain. Pada tahun 1918, Jerman gagal mengawal kawasan tahlukan dengan bekalan perang yang semakin berkurangan dan wujud pergolakan dalaman negara. Tentera Britain dan sekutunya berjaya mengalahkan Jerman dalam pertempuran yang dianggap penentu kejayaan Perang Dunia Pertama di Amiens yang berlangsung pada 8 hingga 11 Ogos 1918.
Turki Uthmaniyah pula terpaksa menarik diri dari perang kerana berhadapan tentera Britain di wilayah sendiri. Kesannya, Jerman kekurangan sokongan dan terpaksa bersetuju dengan perjanjian gencatan senjata pada 11 November 1918. Perang ini berjaya dimenangi Perancis dan sekutunya melalui perjanjian Versailles. Pada 28 Jun 1919, Jerman menandatangani perjanjian Versailles yang dianggap berat sebelah dan menekan Jerman. Hitler menyertai Perang Dunia Pertama. Jerman menyertai Perang Dunia Pertama dengan jumlah tentera yang besar dengan kelengkapan yang hebat. Pada tahun 1914, Jerman mempunyai seramai 700,000 orang tentera dan dianggap mempunyai keupayaan paling efisien serta digeruni seluruh dunia dengan ramai tentera senior yang berpengalaman. Dalam tempoh seminggu perang meletus, seramai 3.8 juta orang dipanggil untuk menjadi tentera Jerman. Hitler menyertai tentera Jerman walaupun dia seorang warga negara Austria. Hitler berada dalam barisan hadapan dan terlibat dalam perang dari awal sehinggalah kekalahan Jerman pada tahun 1918 dengan jawatan akhirnya ialah sebagai korporal. Mereka yang berjuang bersama Hitler semasa perang menyatakan beliau adalah seorang tentera yang berani dan boleh dihormati. Hitler merasakan semasa perang dia dapat menjadi dirinya yang terbaik selain mengutip pengalaman yang sangat berharga. Walaupun beberapa kali tercedera dan dimasukkan ke hospital, Hitler tetap kembali ke medan perang. Dalam tempoh 4 tahun, Hitler terlibat dalam 12 pertempuran utama dan dianugerahkan 5 medal. Hitler sangat terkesan dengan kekalahan Jerman dan percaya ia turut disebabkan oleh pembelot dari kalangan Yahudi yang bersifat liberal dan sosialis. Kepimpinan tentera Jerman telah membuat perjanjian damai dalam mengakhiri perang kerana Jerman tidak mempunyai sumber untuk meneruskan perang, tetapi kebanyakan orang Jerman masih tidak boleh menerima kekalahan. Bagaimana Adolf Hitler terlibat dalam parti Nazi? Selepas Perang Dunia Pertama, Hitler tinggal di sebuah bandar di Jerman iaitu Munich yang mana didiami ramai bekas tentera yang tidak berpuas hati dengan pembentukan kerajaan demokratik baru Jerman. Dengan kekalahan Jerman, salah satu isi kandungan dalam perjanjian Treaty of Versailles adalah menghadkan bilangan tentera Jerman hanya 100,000 orang selain Jerman tidak dibenarkan mempunyai pasukan tentera udara dan kapal selam. Hitler terus berkhidmat sebagai seorang tentera Jerman di Jabatan Penerangan. Tugasnya termasuk menerapkan sikap nasionalisme dan anti-komunis di kalangan tentera. Jerman dikenali sebagai negara demokratik Weimar Republic dari 9 November 1918 sehingga 23 Mac 1933 dan dalam tempoh tersebut berlaku ketidakstabilan politik, keganasan, masalah ekonomi dan bangkitnya gerakan kebebasan sosial. Hitler percaya masalah-masalah yang berlaku turut disebabkan oleh bangsa Yahudi. Hitler menyertai Parti Pekerja Jerman yang ditubuhkan pada Januari 1919. Beliau merasakan organisasi parti tersebut tidak tersusun dan mahu mengubahnya. Hitler bertanggungjawab untuk merekrut ahli baru, menyebarkan propaganda, mengadakan pertemuan dengan parti-parti lebih besar, membuat perhimpunan dan membuat ucapan di depan umum. Banyak ucapan Hitler disiarkan di radio dan kepetahan, ketegasan serta pandai menggunakan emosi semasa berucap adalah kelebihan yang dimiliki Hitler. Pada masa itu, rata-rata rakyat memerlukan seorang pemimpin yang lantang dan kuat. Antara isi ucapan yang sering disebut oleh Hitler ialah bangsa Jerman adalah superior ataupun hebat, akan tetapi telah dipergunakan oleh bangsa Yahudi dan bangsa bukan Aryan. Kemudiannya, pada 24 Februari 1920, nama parti diubah kepada Parti Pekerja Sosialis Kebangsaan Jerman, NSDAP atau singkatannya Parti Nazi. Selepas itu, pelbagai perubahan besar mahu dilakukan oleh Hitler kepada struktur parti dengan menggantikan pemimpin yang mempunyai kuasa mutlak. Parti ini membela pelbagai idea seperti semangat nasionalisme, memulihkan kesan buruk perjanjian Versailles selepas Perang Dunia Pertama, kedudukan moral rakyat selepas perang dan juga mempunyai pandangan antisemitik yang ekstrim. Hitler pernah meletakkan jawatan kerana tidak bersetuju dengan penggabungan parti Nazi dengan parti lain pada 11 Julai 1920, namun disebabkan pengaruh kuat Hitler dan dilihat sebagai pemidato yang hebat, Hitler dipanggil kembali dan diberikan jawatan pengurusi parti Nazi. Menjelang 1923, Hitler bercita-cita untuk menumbangkan kerajaan demokrasi Weimar Republic dan menggantikannya dengan pentadbiran bersayap kanan. Satu kudeta diketuai oleh Hitler pada 9 November 1923, namun ianya gagal kerana pasukan polis dan tentera tidak mahu menyokongnya. Hitler ditahan pada 11 November dengan tuduhan melakukan pengkhianatan dan dihukum penjara selama 5 tahun, namun dibebaskan awal pada 20 Disember 1924. Kudeta yang dilakukan Hitler juga menyebabkan parti Nazi semakin terkenal di Jerman. Keadaan ekonomi yang semakin meruncing juga melemahkan kerajaan Weimar Republic bermula tahun 1924
dan rakyat mula berminat dengan idea politik ekstrim. Semasa perbicaraannya, populariti Hitler makin meningkat dan hujah-hujah pembelaannya dipaparkan di akhbar. Ramai peminatnya yang datang dan menulis surat semasa dia di penjara. Hitler kemudian menulis inspirasi politiknya semasa di penjara dalam sebuah buku dan volume pertama diterbitkan pada tahun 1925. Antara ideologi Hitler yang diterangkan dalam buku tersebut ialah cita-citanya untuk meluaskan wilayah, menguatkan bangsa Jerman, menghalau bangsa Yahudi Eropah dan menghapuskan musuh Jerman. Kebangkitan Hitler sebagai seorang pemimpin diktator. Parti Nazi mula memenangi beberapa siri pilihan raya dan Hitler mendapat manfaat daripada perpecahan yang berlaku dalam parti-parti politik di Jerman. Kemudian dalam pilihan raya parlimen pada Julai 1932, tiada parti yang mendapat majoriti untuk membolehkan kerajaan demokrasi diteruskan dengan parti Nazi mendapat 37% undi manakala parti komunis mendapat 16% undi. Parti-parti berhaluan kanan juga bersaing antara satu sama lain. Satu pilihan raya baru diadakan pada November 1932 dan jumlah undi parti Nazi menurun kepada 33% tetapi masih merupakan kemenangan besar. Walaupun semakin popular, parti Nazi hanya mendapat 4 kerusi dalam barisan kabinet yang baru kerana parti konservatif yang lain mempunyai rancangan untuk menjatuhkan Hitler. Parti Nazi dan Hitler telah digunakan untuk menjatuhkan kerajaan Republik Weimar ketika itu. Chancellor atau Perdana Menteri Republik Weimar iaitu Kurt von Schleicher cuba mengawal parti Nazi dengan menawarkan jawatan Chancellor kepada Hitler dengan syarat Hitler mempunyai kuasa yang amat terhad dalam pentadbiran dan ianya ditolak Hitler. Kemudian, Presiden Jerman Paul von Hindenburg mengangkat Hitler yang berusia 43 tahun sebagai Chancellor Jerman yang baru pada 30 Januari 1933 setelah melihat kemampuan Hitler mendapat sokongan pelbagai lapisan rakyat kepada parti Nazi. Kuasa yang dimiliki oleh Hitler mula digunakan untuk memerintah secara diktator. Hitler memusnahkan keseluruhan institusi demokrasi di Jerman dan menggantikannya dengan sebuah negara yang bersedia untuk berperang. Penaklukan Jerman ke atas Poland pada 1 September 1939 telah memulakan bibit Perang Dunia Kedua di Eropah. Cita-cita dan impian Hitler. Hitler mempunyai cita-cita penting dalam menjadikan Jerman negara berkuasa di dunia di bawah pemerintahan satu parti iaitu Nazi. Hitler bukan seperti pemimpin biasa yang mahu membangunkan negara dengan cara menyediakan kemudahan asas terbaik untuk rakyat, tetapi mempunyai misi yang lebih untuk kepuasan peribadi. Dalam buku biografi pertama yang ditulis sendiri oleh Hitler pada tahun 1923, dia menganggap dirinya adalah penyelamat bangsa Jerman dan membandingkannya seperti Jesus. Seorang ahli sejarah, Profesor Thomas Weber menyatakan Hitler adalah seorang yang manipulatif dan pintar dalam mempromosikan dirinya sebagai individu penting untuk membawa revolusi kepada negara Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Dia adalah seorang yang nasionalis tetapi bersifat perkauman dan berpendapat bahawa manusia perlu dipisahkan mengikut bangsa mereka, iaitu terdapat bangsa yang lebih superior seperti bangsa Aryan Jerman berbanding bangsa lain. Menurut Hitler, perang itu satu keperluan untuk mengekalkan keaslian bangsa dan mencari ruang hidup. Bangsa Yahudi dianggap inferior dan mereka dianggap mempunyai cita-cita keji untuk melemahkan dan menguasai bangsa lain yang ada di dunia dengan konspirasi antarabangsa yang dianjurkan oleh bangsa Yahudi melibatkan negara-negara seperti Britain, Amerika Syarikat dan Perancis. Hitler berpendirian bahawa bangsa Jerman perlu meluaskan lagi wilayah serta kuasa dan golongan muda perlu dilatih menjadi kuat supaya dapat menjadi askar yang hebat. Malah pada tahun 1945, semasa Perang Dunia Kedua berlangsung dan Jerman dalam keadaan terdesak, semua pelajar sekolah lelaki yang masih muda diarahkan ke medan perang, walaupun ia tentunya seperti misi membunuh diri kerana mereka tiada sebarang persediaan. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat bagaimana Hitler memimpin Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Jangan lupa sertai membership APHD Channel untuk dapatkan akses video eksklusif dan terbaru.